Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari grup 8 bagi program RT 20603 pengenalan kepada kejuruteraan pertanian ingin membentangkan practical report 1 yaitu workshop tools and safety identification yang ada di dalam bengkel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Dinil Syah bin Muhammad Imran dengan nomor matriks BR23110161. Dan dalam video ini saya akan menjalankan aktiviti pengenalan alat yang terdapat di bengkel ini. Saya akan mengenal pasti beberapa alatan, mengkelaskan alatan tersebut mengikut kategori mesin ringkas dan menerangkan fungsi bagi setiap satu. Untuk tujuan ini saya telah memilih 6 alat berdasarkan papan alat yang ada di belakang saya. Alat pertama ialah gergaji besi yang berfungsi untuk memotong logam, pipe plastik, dan bahan keras lain. Alat ini tergolong dalam kategori mesin ringkas jenis tuas kelas pertama kerana bilah gergaji bertindak sebagai beban. Titik sokongan berada di tengah pemegang dan daya dikenakan di hujung yang lain. Tukul besi yang digunakan untuk mengetuk paku, meratakan objek, atau membentuk bahan logam. Tukul ini dikategorikan sebagai tuas kelas ketiga, di mana titik sokongan terletak di hujung pemegang, daya dikenakan di tengah oleh tangan pengguna, dan beban berada di kepala tukul. Alat ketiga ialah parang, yang digunakan untuk menebas rumput, memotong ranting, pokok, atau membersihkan kawasan belukar. Parang ini tergolong dalam kategori mesin ringkas jenis baji, yaitu wedge, kerana mata parang yang tajam berfungsi membelah atau memotong sesuatu bahan apabila daya dikenakan dari atas. Seterusnya ialah penggali tangan kecil ataupun trowel, yang biasa digunakan untuk menggali tanah di dalam pasu atau semasa menyemai benih. Alat ini termasuk dalam kategori tuas kelas ketiga kerana daya dikenakan di bahagian tengah pemegang, titik sokongan di hujung belakang, dan tanah yang digali bertindak sebagai beban di hadapan. Alat kelima pula ialah pita pengukur yang digunakan untuk mengukur jarak, panjang atau ketinggian dalam pelbagai kerja seperti pertukangan atau pembinaan. Ia termasuk dalam kategori mesin ringkas jenis gelendong dan gandar, iaitu wheel and axle, kerana pita yang digulung boleh ditarik dan digulung semua. Akhir sekali ialah kapak yang digunakan untuk memotong atau membelah kayu. Ia tergolong dalam kategori mesin ringkas jenis baji, iaitu wedge, kerana bilah tajam, kapak akan menyalurkan daya dari atas dan membahagikannya ke arah sisi, lalu membolehkan kayu terbelah dengan lebih mudah. Sekarang saya akan mengenal pasti alatan seterusnya yang terdapat di dalam bengkel ini, serta menerangkan tujuan bagi setiap satu. Di dalam bengkel ini juga terdapat kategori atau kelas alatan keselamatan atau alat pelindung diri, dan saya akan menerangkan 6 alatan yang terdapat dalam kategori ini. Alat yang pertama ialah safety vest, yang berfungsi untuk memberikan keboleh nampakan tinggi kepada pemakai. Hal ini agar pemakai senang ataupun mudah dilihat terutamanya pada waktu malam dan di kawasan kerja yang sibuk. Seterusnya ialah helmet keselamatan yang digunakan untuk melindungi kepala daripada hentakan, objek jatuh atau kecederaan semasa berada di kawasan kerja. Alat yang ketiga ialah kasut keselamatan, safety shoes, yang direka khas untuk melindungi kaki daripada objek berat, bahan kimia, atau permukaan tajam di tapak binaan atau bengkel. Alat yang keempat ialah earmuff, yang digunakan untuk melindungi pendengaran daripada bunyi bising yang melampau, terutama ketika menggunakan mesin berat. Alat yang kelima ialah goggles, iaitu cermin mata keselamatan yang melindungi mata daripada habuk, serpihan logam, dan bahan kimia. Ia penting dalam kerja-kerja yang melibatkan pemotongan, proses penyambungan kepingan logam atau penggunaan bahan kimia. Akhir sekali iaitu alat yang keenam ialah gloves, iaitu sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan daripada kecederaan, haba, bahan kimia, dan objek tajam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. So today I'm going to identify the available tools, equipment, and machine that we can find there in our FPL's workshop. So first, we have oil palm harvesting chisel. So it attached to a long pole is used to detach the fresh fruit bunches from the palm tree. So its primary function is to cut the FFB from the main stem
of the palm, allowing the bunches to fall to the ground. And the second one is the bench vise. So it is a tool used to securely hold workpieces in place while performing tasks such as sewing, drilling, filling, or soldering. Third one is drill bits. So it is a tool specialized for cutting or to create holes in various materials like woods, metal, and masonry. So it functions by rotating and applying pressure, removing material to form a circular hole. And then we have auger. So auger used for boring holes in various materials such wood, soil, or ice. But the primary function here in FPL, we use it to bore holes in the soil. And for moving, oh no, actually, it typically features a helical shaft or spiral shaped component that rotates to cut or scrape materials and then lift it out from the hole. Next, we have chainsaw. Well, it's used to cutting wood, including tasks like felling, cutting wood, the firewood, or pruning branches. It consists of a long bar with a rotating chain powered by an engine that makes the cutting. And the last one, we have gardening fork. Uh, it used for loosening and turning over soil as well as for digging. And it is also useful for moving compost, mulch, or soil and for breaking up hard or compacted ground. That's all from me. Thank you. Okay, selamat pagi. Nama saya Manusri dengan nombor matriks BR23160202. So, hari ini saya akan membentangkan mengenai beberapa jenis alatan tangan yang biasa digunakan dalam kerja-kerja pertanian dan juga fungsinya serta akan menerangkan kategori simple machine bagi setiap alat. Okey, gambar pertama di sini menunjukkan sabit ataupun dipanggil sebagai scythe dalam bahasa English. So, alat ini digunakan untuk menuai tanaman bijiran dan juga memotong rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain. So, scythe ni dikategorikan dalam simple machine class wedge disebabkan oleh bilah sabit yang tajam. Dia menumpukan daya ke bahagian kecil tumbuhan. Jadi, membolehkannya untuk memotong dengan lebih berkesan dan juga mudah. Alat seterusnya adalah hand fork dan fungsinya adalah untuk melonggarkan tanah, mencabut rumpai dan juga aerate tanah di dalam kawasan kebun yang kecil. So, alat ni adalah satu contoh simple machine class level ataupun dipanggil sebagai tuas sebab pemegangnya yang bertindak sebagai tuas untuk memindahkan daya dan juga membantu menggemburkan tanah dengan lebih mudah. Okey, gambar ketiga ni menunjukkan pruning shears ataupun gunting cantasan yang digunakan untuk memangkas daun, batang kecil ataupun dahan pokok untuk mengekalkan kesihatan pokok. Jadi pruning shears ni dikategorikan dalam simple machine class level ataupun tuas disebabkan oleh kedua-dua pemegang gunting tersebut bertindak sebagai tuas yang memperbesarkan daya tangan untuk memotong dengan lebih cekap. Okey, yang seterusnya adalah rubber mallet ataupun penukul getah yang digunakan untuk memberi hentakan ataupun apply force tanpa merosakkan permukaan. Ia juga menggunakan prinsip tuas ataupun lever, simple machine class level juga di mana pemegangnya membolehkan pengguna untuk mengawal daya hentakan yang disalurkan kepada kepala penukul. Okey, dalam gambar seterusnya kita dapat lihat spana ataupun wrench yang digunakan untuk memegang dan juga memutar objek seperti nut dan juga bolt. Spana berfungsi sebagai tuas juga lever sebab pemegangnya bertindak sebagai lengan tuas yang memudahkan pengguna untuk memutar dengan daya yang lebih besar.
Akhir sekali kita ada spana pipe ataupun pipe wrench yang digunakan untuk memegang dan juga memutar pipe dan sambungan pipe. Ia juga termasuk dalam kategori tuas ataupun lever kerana pemegangnya bertindak sebagai tuas yang memberi daya kepada rahang spana yang mencengkam pipe. Saya akan menerangkan 6 jenis peralatan. Yang pertama, ragum kakatua atau dikenali sebagai carpenter pincers, di mana fungsinya adalah untuk mencengkam, memotong, dan menarik paku dan wayar. Tergolong dalam kelas one lever, di mana fulcrum ada di tengah antara beban dan effort, dan digolong dalam lever dan wedge. Peralatan yang kedua, pisau tebu ataupun cane machete, di mana ia berfungsi digunakan untuk menuai tebu atau untuk memotong tebu. Dan peralatan ini digolongkan sebagai wedge, di mana ia mempunyai bila untuk menuai atau memotong. Yang ketiga, pruning shears, di mana fungsinya adalah untuk memotong batang tumbuhan dan juga mengekalkan dan membuat bentuk pohon yang cantik. Peralatan ini digolong dalam lever dan wedge karena mempunyai handle, pemegang, dan juga blades dan wedge. Peralatan ini digolong sebagai class 1 lever karena mempunyai fulcrum di tengah antara beban dan juga effort. Peralatan yang seterusnya, chisel, di mana fungsinya adalah untuk membentuk dan mengukir kayu. Peralatan ini digolong sebagai wedge. Yang seterusnya, rubber tapping knife atau pisau penoreh, digunakan untuk membuat potongan pada batang pokok getah untuk mendapatkan getah daripada pokok tersebut. Peralatan ini digolongkan sebagai wedge. Seterusnya, rafts ataupun kikir, di mana fungsinya adalah untuk membentuk kayu supaya kayu kelihatan lebih kemas pada permukaannya, dan digolongkan sebagai wedge. Terima kasih.